Okey, hai semua. Assalamualaikum. So, hari ini saya nak tunjukkan pada kamu bab 7 sukatan serakan data terkumpul. So, bab 7 ni sebenarnya adalah sambungan daripada apa yang awak dah belajar masa tingkatan 4. Okey, masa tingkatan 4, kita cuma belajar pakat serakan, kita hanya belajar julat, kemudian kita ada belajar kuartil, kuartil pertama, kuartil ketiga, kuartil kedua tak ada. Kita gantikan dengan median. Okey? Jadi apa yang kita nak belajar dalam sukatan serakan data terkumpul pada hari ini adalah objektif pembelajaran kita ialah kita nak bina histogram dan juga kita nak bina poligon kekerapan bagi suatu set data terkumpul. Data terkumpul ni apa anak-anak? Data yang telah masuk dalam jadual. Okey, sebelum tu kamu lihat dulu ini adalah histogram. Ini yang kita nak bina dan kemudian ini adalah poligon kekerapan. Kita lihat buku teks, dia kata bagaimana membina histogram dan poligon kekerapan. Jadi semasa tingkatan 4, kita telah belajar cara mentafsir serakan bagi data terkumpul menggunakan plot batang daun dan plot titik. Okey, jadi anak-anak masih ingat lagi tak plot batang daun dan plot titik ni? Kat sini saya tunjukkan kamu. Ini adalah plot batang daun. Macam mana cara kamu nak belajar atau nak membacanya ialah dia bagi ke kunci dekat situ. 1, 2 bermakna 12 tahun. Jadi dekat sini batang ni tadi, kalau sini 1 bermakna sini 2, ini 12 tahun. Sini 1, sini 6 bermakna sini 16 tahun. Dan seterusnya. Jadi kalau kamu nak tahu bilangan, kamu kena kira berapa dia punya daun. Contoh dekat sini dia kata umur sekumpulan pelancong. Bermakna dekat sini bermula daripada 10 tahun hingga 19 tahun ada 3 orang. Bermula daripada 20 tahun hingga 29 tahun. Ada berapa kat situ? Kita kira. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Dan begitulah seterusnya. Untuk umur 70 tahun hingga 79 tahun ada 2 orang. Iaitu 72 tahun dan 75 tahun. Okey, kita pergi kepada plot titik. Ini macam mana pula nak baca plot titik ni? Kalau kamu lihat dekat sini, ini adalah bilangan buku yang dibaca. Manakala bawah ni kalau kamu lihat dia kata bilangan buku. Bermakna satu buah buku ada 2 orang. Kemudian ada 2 buah buku ada berapa orang kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Dan begitulah seterusnya. Kalau 5 buah buku tak ada siapa yang dah baca. Okey, so saya harap awak faham macam mana cara nak membaca maklumat daripada plot batang dan daun dan juga plot titik. Okey, anak-anak. Bagi suatu set data terkumpul, kita boleh melihat serakan dengan membina histogram dan poligon kekerapan bagi data tersebut. So, kalau tingkatan 4, serakan kita, katalah kita lihat menggunakan plot titik, kita boleh lihat dia punya lebar. Itu yang dia kata, kalau lihat dari mata kasar, kita boleh bezakan serakan data dengan membandingkan lebar segi 4 di atas. So, kalau kamu lihat dekat sini, lebar dia lebih besar yang warna ungu daripada lebar kotak warna merah ni. Bermakna serakan dia lebih besar. Yang ini serakan dia lebih tertumpu. Okey. Ini kalau kita guna plot titik. Tapi untuk kali ni kita nak membina histogram dan poligon kekerapan. Jadi sebelum bina histogram dan poligon kekerapan, kita perlu mengetahui selang kelas had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas dan kekerapan lunggukan yang boleh diperoleh daripada jadual kekerapan. Jadi sebelum ni awak dah pernah jumpa dah jadual kekerapan. Cumanya kalau dalam kelas sebelum ni jadual kekerapan kamu telah disediakan. Okey? Ni biasanya dah disediakan dah dalam soalan. Tapi kali ni kamu nak membina semua ni, kita mesti mulakan daripada mengetahui selang kelas. Okey, ini cara pengiraan selang kelas. Nilai data terbesar tolak nilai data terkecil bagi bilangan kelas. Yang mana tu? Yang inilah. Sempat pula tikus ni lalu.
Okey. Yang ini. Ini yang kita nak bina. Kemudian awak akan tahu had bawah dan had atas. Ni. Had bawah ialah nilai terkecil dan had atas ialah nilai terbesar bagi setiap selang kelas. Yang mana? Nanti kita akan lihat satu persatu. Kemudian kita nak mencari titik tengah. Okey, cari titik tengah, dia ada had bawah tambah dengan had atas bahagi 2. Okey, itu titik tengah. Kemudian kita nak cari sepadan bawah. Sepadan bawah, had atas kelas sebelumnya. Tambah had bawah kelas itu bahagi 2. Okey, tapi sebenarnya ni rumus ni kita boleh gunakan dengan kaedah yang lebih senang. Macam mana nanti saya tunjukkan. Okey, sepadan atas, had atas kelas itu tambah dengan had bawah kelas selepasnya, kita bahagi 2. Ini pun sama, sebenarnya ada kaedah yang lebih mudah. Tapi dia beri juga kamu rumus. Dan kemudian kita nak kira kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan ni adalah penambahan. Kalau sebelum ni cuma ada kekerapan sahaja, kekerapan longgokan ni adalah kita nak menjumlahkan. Okey, dari satu kelas ke kelas yang seterusnya. Tadi tikus, ini kucing. Kita teruskan. Membina histogram dan poligon kekerapan ini adalah rumus-rumus yang kamu perlu ingat. Kalau kamu tak ingat, tak apa. Biasanya diberikan dalam kumpulan rumus. Tapi sebenarnya ada kaedah yang mudah, kita nak fokus pada kaedah yang itu. Okay. Contoh 1, saya ambil daripada buku teks. Set data di sebelah menunjukkan tinggi kepada cm yang terhampir. Kenapa dia bagi cm yang terhampir? Bermakna tak ada nilai perpuluhan. Bagi sekumpulan murid tingkatan 5. Okay. Tentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas jadi 6. Ini soalan kita yang pertama. Maka caranya ialah kita nak mencari nilai data terbesar dulu dan kemudian kita nak cari nilai data terkecil. Apa yang kamu lihat yang diberi dalam buku teks ni anak-anak, ini adalah data tak terkumpul. Saya selalu cakap dekat pelajar saya, ini adalah data mentah. Kenapa? Kerana tidak dimasukkan dalam jadual. Selagi tak dimasukkan dalam jadual, kita panggil ini adalah data tak terkumpul. Bila dah masuk dalam jadual, itu adalah data terkumpul. Okey? Alright. Kita dah dapat dah nilai terbesar, nilai terkecil. Kemudian kita nak tahu pula, kita nak bahagikan kelas ni, bilangan kelas ni jadi 6. Okey. Maka kita masukkan sahaja dalam rumus. Ini yang ditunjukkan dalam buku teks. Okey, nilai besar tolak nilai kecil bahagi 6. Kemudian awak dapat 4.7. Maka kita cari nilai yang hampir, kita bulatkan jadi nilai dia 5. Maka anak-anak, selang kelas yang sesuai bagi data kita ke atas ni adalah 145 hingga 149. 150 hingga 154. 155 hingga 159. 160 hingga 164. 165 hingga 169 dan 170 hingga 174. Okey. Macam mana kita nak tulis dalam bentuk jadual pula? Okey, kita pergi yang kepada B. Bina jadual kekerapan berdasarkan maklumat di A. Okay, kita dah ada maklumat tadi kan? Okey. Ingat Seterusnya, lengkapkan jadual kekerapan tersebut dengan had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. Okey. Ini adalah soalan dia, saya salin semula. Kemudian ini adalah maklumat yang kita dah dapat daripada jawapan A. Ini jadualnya. Jadi anak-anak, kalau dalam soalan, dalam buku teks tu tadi, okay, dia dah bagi dah siap-siap semua tu kan. Mana datang, mana datang. Ini. Yang ini kita masukkan hasil daripada pengiraan kita yang A. Okey. Sekarang kekerapan pula. Allah, mana pula nak masukkan kekerapan ni? Tapi sebelum tu, saya nak tunjukkan pada kamu. Bagaimana kamu nak tahu selang kelas kamu ni betul atau salah? Caranya ialah, katalah saya ambil kelas yang pertama. 145 hingga 149, awak tak boleh terus 149 tolak 145. Awak akan dapat 4. Nanti awak dah jawab, salah dah kalau awak pilih 4 dalam pilihan jawapan. Caranya ialah kamu kena kira satu-satu. Kalau dalam gambar ni, kamu lihat dekat sini, kita kira
bermula dari 1451, 1462, 147 yang ketiga, 148 yang keempat, maka 149 yang kelima. Jadi betullah selang kelas kamu tadi 5. Itu cara dia. Kamu nak kira, nak tentukan selang kelas kamu ni betul atau salah. Okey, dah lega lah kan? Sebab kita dah jawab betul dah dekat situ. Maka dekat sini, untuk tinggi ni tadi, untuk selang kelas kamu ni, maka dah full. Okay, kita nak pergi cari pula kekerapan. Kekerapan ni nak dapat daripada mana? Tak ada pun dalam jadual kan? Sebab dia bagi kamu data tak terkumpul. Jadi, dari data tak terkumpul ni tadi, kamu kena pilih, kena kira berapa bilangan nilai-nilai ni tadi dalam selang yang diberi. Okay, contoh kelas pertama, 145 hingga 149. Jadi kamu kena carilah nilai ni. Okay, dekat sini kalau kamu lihat ada 2. 145 1, 148 2. So masukkan nilai kekerapan dia 2. Okay. Selang kelas antara 150 hingga 154 ada berapa? Cari dekat sini nilai dia. Mana yang boleh kita masukkan dalam anggaran itu? Okay. Tanda-tanda dapat 3. So tulis 3. 155 hingga 159. Kira mana nilai yang masuk dalam selang kelas 155 hingga 159. Kira. Okay, dapat dekat situ 6. Buat lagi untuk kelas yang seterusnya, awak dapat 5. Kemudian awak teruskan lagi untuk selang 165 hingga 169. Okay, cari nilai yang masuk dalam selang tersebut, awak akan dapat 3. Dan akhir sekali awak tengok, tinggal kesurangan je, 173 ni. Maka tandakan itu masuk dalam selang kelas kita yang terakhir. Dah selesai satu kerja. Kekerapan. Check. Okey. Had bawah pula. Dari mana nak masukkan had bawah? Had bawah ni, kalau kamu lihat dekat sini, yang kelip-kelip warna kuning ni tadi. Okey, nilai ni tadi, awak jangan ubah apa-apa. Terus masukkan dekat ruangan had bawah. Okey. Kemudian had atas pula, awak lihat yang warna merah ni. Okey. Masukkan nilai tersebut. Okey, 149, 154, 159, 164, 169, 174 ni. Salin semula masuk dalam had atas. Sampai sini dah selesai kita punya kerja. Kita gunakan had bawah dan had atas ni tadi untuk cari titik tengah. Sebab rumus dia had bawah tambah had atas bahagi 2. So katalah kita ambil selang yang pertama ni, kelas yang pertama. 145 tambah 149 bahagi 2. Cikgu kalau terbalik, boleh. 149 tambah 145 bahagi 2 pun masih lagi jawapan awak sama. Jangan risau. Awak akan dapat 147. Jadi 147 ni kat mana nak letak? Letak dekat dalam yang baris pertama. Salin semua sampai bawah. Okey. Dah selesai untuk dapat titik tengah. Okey, sempadan bawah pula. Okey, sempadan bawah ni anak-anak. Kalau kamu lihat, ini had bawah kan? Bermakna nilai dia yang ini. Nampak tak? Pergerakan jalur kuning saya ni. Dia mesti kurang daripada had bawah. Okey, kalau nak dapatkan sempadan bawah ialah dia punya rumus agak susah sikit nak hafal kan? Sebab dia kata had bawah tambah dengan had atas kelas sebelumnya bahagi 2. Tapi kalau bagi saya lah, kaedah paling senang ialah awak tengok dekat sini. 149. Nombor sebelumnya mestilah 144. Okey. Nak dapatkan sempadan bawah kena bahagi 2 kan? Jadi 144 tambah dengan 145. Okey. Bahagi 2. Awak dapatlah 144.5. Ataupun kalau awak fikir logik, sebelum sampai 145 mestilah 144.5. Terus masukkan. Sebelum sampai 150 mestilah 149. Tambahkan 0.5. Terus masukkan. Sebelum sampai 155 mestilah 154.
tambahkan 0.5. Masukkan dalam jadual. Sepadan bawah ni saja hati-hati. Sepadan atas dah senang. Dia mesti nilai yang lebih besar daripada had atas. Tambahkan sahaja 0.5. Jadi dekat situ awak dapatlah jawapan 149.5. Okay, 154.5. 159.5. Ni datangnya nilai ni. Okey. Saya ulang semula. Hati-hati mencari sempadan bawah. Sepadan atas tinggal tambahkan 0.5 sahaja. Mengapa maklumat ini semua penting anak-anak? Kerana daripada maklumat inilah kita nak membina histogram. Okey, sebelum kita nak bina histogram, sekiranya dalam soalan kamu diberi data terkumpul, sebab dia dalam jadual, ada dua kaedah untuk mengira selang kelas, saiz selang kelas. Okey. Jadi kaedah yang pertama ialah kamu lihat dekat sini. Okey. Had atas kelas bahagi selang kelas 150 hingga 154 tolak dengan had bawah, okey, bagi selang kelas 150 hingga 154 tolak dengan had atas bagi selang kelas sebelumnya. Ini yang awak dapat. Tapi benda ni macam agak complicated sikit. Saya tak berapa berminat dengan kaedah 1 ni. Saya suka kaedah 2. Dia direct. Dia hanya menggunakan sempadan atas dan sempadan bawah. Nilai sempadan atas, tolak terus dengan sempadan bawah, confirm dapat jawapan 5. Yang ni agak complicated. Sanalah, nak ambil sinilah. Kenapa benda ni diajar dalam kotak? Kerana dia tak nak kamu silap. Dia tak nak kamu terus ambil had atas tolak had bawah. Ni yang dikata ni. 149 tolak 145. Awak akan dapat 4. Maka jawapan kamu jadi salah. Okey? So saya harap dekat sini lebih jelaslah kenapa awak perlu tahu dua kaedah ni. Dan kaedah yang paling saya suka adalah guna sempadan atas dan sempadan bawah. Tak pun anak-anak, awak guna je, kira guna jari. 145 tu, 146, 147, 148, 149. Cukup 5. Dah selesai. Okey. Kita pergi kepada seterusnya kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan ni kalau kita baca dalam buku, dalam ayat, dia jadi macam complicated. Sebenarnya kalau kamu lihat dalam buku teks, dia dah siap-siap bagi jawapan kan? Macam mana terbit jawapan tu? Contoh 2. Bina jadual kekerapan longgokan daripada jadual kekerapan di bawah. Dekat sini dia dah bagi selang dah. Umur ni, nampak dia dah bagi. Kekerapan, dia dah beri. Jadi, cantiknya kamu bina jadual macam ni. Umur ke bawah, kekerapan pun dia ke bawah juga. Okey? Jadi, awak mudah nak menambahkan nilai bagi setiap kekerapan tu tadi. Okey, kalau kamu lihat untuk baris yang pertama ni, 4, dia pergi ke 4 kan? Kenapa? Sebab 4 ni tadi adalah jumlah bagi selang yang pertama. Atau kelas yang pertama. 4 ni tadi adalah jumlah kelas yang pertama. Dia tak perlu tambah apa-apa. Jadi, dia tambah kan kepada kelas yang seterusnya. Okey. Sekarang, yang ini 4. Macam mana boleh dapat jadi 9 ni? Kerana kita longgokkan jumlah kita ni, kekerapan longgokkan bagi kelas pertama, kita tambah dengan kekerapan bagi kelas kita yang kedua. Jadi, dapatlah 9. Okey. Dan seterusnya, macam mana kelas yang ketiga ni, kekerapan longgokkan dia jadi 17? Okey. Jumlah kekerapan longgokkan ni tadi, untuk kelas yang kedua, kita tambahkan dengan kekerapan kelas yang kita nak cari. Dapatlah 17. Okey, apa maknanya kekerapan longgokkan ni? Nilai 17 ini bermaksud terdapat 17 orang berumur 39 tahun dan kurang. Dia tak bagi soalan kan? Saya bagi contoh soalan. Katalah kita nak cari bilangan umur pelancong yang datang ke Malaysia kurang daripada 39 tahun.
Jadi bermakna dekat sini kita kena berhenti pada selang kelas yang ke-3. 39 kurang daripada ni. 9 tahun dan kurang. Ada berapa orang bilangan pelancongnya? Ada 17 orang. So dalam 17 orang ni tadi, ada yang mungkin umur 10 tahun. Ada yang umur 25 tahun. Sebab itulah diguna kekerapan longgokan. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Dan akhirnya awak akan dapat 27. 27 ni mewakili apa? Mewakili jumlah kekerapan kita. Okey? Atau mewakili jumlah data kita. Contoh dalam kes yang saya beri tadi, bilangan pelancong kan? So, bermakna bilangan pelancong yang datang ke Malaysia, okey, ada 27 orang. Macam tu yang kita nak lihat. Okey, mungkin tak nampak kegunaan kekerapan longgokan selagi kamu tak bina OGIF. Ini hanya pengetahuan awal. Kita pergi bagaimana cara nak bina histogram. Okay, jangan risau. Histogram ni mudah je. Yang pertama, kita kena fokus sempadan bawah dan sempadan atas setiap selang kelas. So dekat sini. Sempadan bawah dia, sempadan atas. Maka nilai dia kena betul tahu anak-anak. Okey, kemudian kita pilih skala yang sesuai pada paksi mencacang. Wakilkan kekerapan pada paksi mencacang dan sempadan kelas pada paksi mengufuk. So paksi ni, kamu tahu dia ada paksi Y dengan paksi X. So paksi mencacang yang ini. Ni paksi mencacang. Kita wakilkan dengan apa? Kekerapan. Ini kekerapan. Paksi mengufuk, kita nak wakilkan dengan apa pula? Sempadan kelas. Okey? Alright. Dekat sini rasanya tak ada masalah kan? Senang je. Kemudian, lukis palang yang mewakili setiap selang kelas dengan lebarnya sama dengan saiz selang kelas. Dan tingginya berkadaran dengan kekerapan. Ini bermakna kena tengok jadual lah kekerapan dia berapa. Okey, nampak tak? Dia hanya guna kekerapan je. Masih belum guna kekerapan longgokan lagi. Okay. Dekat sini dia dah tekankan pada awak dah. Saiz dia, tengok. Lebar dia mesti sama dengan saiz selang kelas. Ni contoh dia. Ni adalah dia punya selang kelas. Kemudian ni adalah frekuensi dia ataupun kekerapan. Okey, kita lihat pula untuk poligon kekerapan. Okey, ingat tahu poligon kekerapan bukan menggunakan kekerapan longgokan. Okey, tandakan titik tengah pada atas palang setiap selang kelas. Sebenarnya dia masih lagi menggunakan kekerapan. Dan awak boleh bina poligon kekerapan ni daripada histogram. Okey, dia kata tanda titik tengah pada atas palang setiap selang kelas. So dekat sini, kalau kamu lihat, ni kan dia punya selang kelas. Tandakan dekat atas titik tengah ni. Ini tengah-tengah dia, tandakan. Ini selang kelas kita yang kedua, tandakan dekat atas. Selang kelas kita yang ketiga, tandakan dekat atas. Nampak dalam buku teks dia dah mention dah. Pada atas. Jangan awak pergi tandakan dekat bawah pula. Nanti dia tak jadi poligon kan. Tak jadi graf. Mendata je. Pening dah cikgu awak. Okey? Seterusnya, tandakan titik tengah sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir dengan kekerapan sifar. Jadi dekat sini. Sebelum kelas pertama awak ni, okey, bermakna kelas yang pertama ni tak boleh rapat dengan paksi Y. Mesti ada ruang. Dan ruang tu mesti dalam selang kelas yang sama. Okey. Contoh dekat sini, dia tambah lagi. Maksudnya saiz dia samalah. Okey. Tapi kekerapan dia letak nilai berapa? Sifar. Tu yang dikata sebelum kelas pertama. Kemudian dia kata selepas kelas terakhir. Ni kelas terakhir kita kena sediakan ruang. Kita kena cari titik tengah. Okey. Lepas tu letakkan kekerapan dia sifar. Ni yang nak ditunjukkan ni. Kat hujung dengan hujung ni. Okey. So daripada situ, lukis garis lurus yang menyambung titik-titik tengah yang bersebelahan. Ni titik dia kita dah bina. Kita gunakan pembaris. Wajib hukumnya ya anak-anak sebab dia guna perkataan garis lurus.
Awak kena ingat, awak punya kertas periksa nanti kena scan. Bila kena scan, katalah awak menggigil walhas sedikit pun cikgu boleh zoom, boleh nampak. Sebab tu awak kena guna pembaris. Pastikan garisan awak lurus, smooth, cantik je. Okey, supaya senang pemeriksa nak bagi markah penuh. Dah selesai. Dua bentuk yang kita nak belajar hari ni, histogram dan poligon kekerapan. Macam mana kita nak praktikkan dalam soalan? Saya ambil daripada buku teks. Jadual kegerapan di bawah menunjukkan kelajuan kereta dalam kilometer per jam yang direkod oleh kamera perangkap laju di sebatang lebuh raya dalam suatu tempoh masa tertentu. Wakilkan data tersebut dengan histogram dan poligon kegerapan menggunakan skala 2 cm kepada 10 km per jam pada paksi mengufuk. Okey. Dan 2 cm kepada 10 buah kereta pada paksi mencancang. Anak-anak, dalam soalan ni pertama sekali saya nak minta maaf sangat-sangat sebab saya tak dapat gunakan skala yang betul. Nanti bila kita jumpa pada bulan 10, waktu tu nanti kita akan ajar menggunakan kertas graf. Baru senang kita nak tunjuk apa dia kata 2 cm kepada 10 km per jam, 2 cm kepada 10 buah kereta tu. Yang ini saya bagi secara umum sahaja. Dari soalan, dia dah bagi kamu jadual. Dan daripada jadual juga, dia dah bagi kamu jawapan dalam buku teks. Okey. Awak kena ingat, katalah dia dah bagi soalan, biasanya nanti dekat ruang jawapan dia dah bagi kamu jadual, kamu kena isi. Jadi laju ni tadi kita akan ambil daripada jadual atas. Ini dah siap-siap dah diberi selang kelas. Bilangan kereta akan mewakili kekerapan kita lah. Ni pun kita boleh salin daripada jadual. Titik tengah ni tadi adalah di antara 70 hingga 79. Titik tengah dia berapa? Antara 80 hingga 89. Titik tengah dia berapa? Awak buat sampai bawah. Okey, untuk sempadan bawah ni, ni yang tadi saya ulang. Hati-hati. Sebelum nak dapat 70, 69. Okey. So bermakna sebelum nak dapat 70, 69. Jadi dekat tengah-tengah 69.5. Sebelum nak dapat 80, mesti 79. Dekat tengah-tengah 79.5. Awak buat sampai bawah. Untuk sepadan atas pula, awak tengok had atas dia ni, tambahkan saja 0.5. Selesai masalah. Okey, saya harap semua orang dapat faham sehingga membina jadual. Okey, sekarang kita nak tengok mana bahagian yang penting untuk kita bina histogram. Dua kawasan yang penting untuk bina histogram adalah bilangan kereta sebab kita nak bina kekerapan. Okey, dan juga sempadan bawah sebab kita nak bina selang kelas. Cikgu, kenapa ni termasuk sepadan atas satu ni? Sebab kita nak buat selang kelas sampai 129. Sebab itulah kita kena gunakan sepadan atas ni tadi. Okey? Bila berfungsi, nanti. Dia cakap je tak nampak kan? Kita kena tengok gambar dia. Okey, ni jadi maklumat dia. Saya highlightkan sekali lagi mana benda yang penting kita nak buat. Okey, kita ada dua paksi. Paksi X dan paksi Y. Paksi Y akan jadi bilangan kereta, manakala paksi X dia akan jadi selang kelas. Diwakili oleh laju. Nampak ni laju. So kita letak sini pun laju. Okey. Kemudian kita bina dia punya skala untuk bilangan kereta ni tadi. Saya ambil skala yang mudah lah. 5, 10, 15, 20 sebab saya tengok sini gandaan 5. Tapi sebenarnya skalanya kamu kena rujuk dalam soalan. Saya dah bagi tahu awal tadi kan, saya minta maaf sebab tak dapat nak ikut sebab saya tak tahu macam nak lukis dalam kertas graf tu supaya nampak cantik. Okey. Kemudian kalau kamu lihat dekat sini, apa yang kita nak buat seterusnya ialah kita kena letakkan sepadan bawah ni tadi. Katalah dekat sini kan, kita ambil sepadan bawah. Okey. Ini yang seterusnya, ini seterusnya. Jadi bermakna dari 69.5 hingga 79.5 ni tadi kan, dia akan mewakili kelas kita yang pertama. Ni kelas kita yang kedua, kelas kita yang ketiga, kelas keempat. Histogram ni bentuk kotak. Okey.
Jadi daripada sini, dah senang dah. Awak hanya plotkan ikut dia punya kekerapan ataupun bilangan kereta. Kalau untuk selang yang pertama 70 hingga 79 ada 5, bermakna kita tandakan sampai 5. Dia kotak ya anak-anak. Kena ingat, histogram mesti kotak. Okey, yang ini daripada kelas kita yang kedua, 80 sehingga 89. Ha. So dekat sini adalah 10. Kita teruskan lagi, kita 20, kelas yang seterusnya 30, kelas yang seterusnya 25 dan kelas yang terakhir 10. Ha, nampak tak? Sebab kita nak tamatkan pada 129.5 dekat sini. Untuk masuk dalam kelas kita 120 hingga 129. Ini. Sebab tu kita ambil yang ujung ni sepadan atas. Okey, histogram senang kan? Tak ada masalah kan? Yang ini awak kena buat kotak ni pun guna pembaris. Kau jangan guna tangan. Okey, nanti nampak menggigil-gigil. Bila scan semua nampak. So, hati-hati. Okey, kita teruskan. Macam mana nak bina poligon kekerapan? Poligon kekerapan, apa pula maklumat yang kita gunakan? Maklumat yang kita gunakan, kita masih lagi menggunakan sempadan bawah. Okey, sebagai selang kelas kita. Tapi kita memerlukan titik tengah. Ingat histogram tak perlu titik tengah. Tapi poligon kekerapan dia perlu titik tengah. Jadi daripada sini, saya highlightkan sekali lagi, kita perlukan titik tengah. Saya ambil daripada gambar histogram. Okey, anak-anak ingat pesan dalam buku teks. Dia kata kena tambah satu selang. So, satu selang awal, satu selang akhir. Ni. Nampak cursor saya yang bergerak ni? Ni satu selang akhir. Okey, tandakan juga dia titik tengah dengan kekerapan berapa? Sifar. So, kita tandakan kat situ sifar. Okey, antara selang kelas kita yang 70 hingga 79 ni, titik tengah dia 74.5 kan? So, ini tau. Jadi, kita kena tandakan sebelah atas. Ni yang anak panah saya bergerak ni. Kita tandakan tengah-tengah. So, dekat situ. Dari 80 hingga 89, titik tengah dia 84.5. So, dekat sini. Selang kelas kita yang seterusnya, tandakan tengah-tengah. Dia sebenarnya kalau gunakan kertas graf, dia akan nampak lebih jelas. Okey, yang ini saya secara umum sahaja. So, awak tandakan semua sekali. Okey, sampai ke hujung, kita tambah satu lagi. Kelas. Okey, selang kelas. Kita tandakan dekat tengah-tengah dengan kekerapan dia sifar. Okey, sekarang kita nak bina graf ni tadi, mesti buat garis lurus. So, guna pembaris, tandakan. Ni yang dikata, tandakan titik bersebelahan. Sambung lagi, sambung lagi, sambung lagi, sambung lagi, hingga ke bawah. Nampak? Inilah poligon kekerapan. Tapi poligon kekerapan ni sebenarnya adalah tanpa gambar histogram. Garisan merah ni sahaja poligon kekerapan. So, kalau dalam soalan peperiksaan, awak nak bina poligon kekerapan melalui histogram, pastikan gambar histogram awak tu awak gariskan sama-sama sahaja. Bila awak nak menggariskan poligon kekerapan ni tadi, yang warna merah ni, okey, awak tekan sedikit pensel awak tu. Okey, supaya nampak dengan lebih jelas poligon kekerapan kamu. Lukisan guna pensel ya anak-anak, jangan guna pen. Nanti nak padam susah. Okey? Alright, saya rasa cukup untuk setakat ini. Hari ini dah lengkap dah kita punya asas bagaimana nak bina histogram dan poligon kekerapan. Okey anak-anak, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi.